fungsi, apa sebab enzim kena ada. Enzim ni membantu untuk bind, okay, help bind phosphate to glucose. Okay, so enzim ni dia membantu dalam memberi tenaga, memberi fosfat kepada glukos. Kenapa nak bagi tenaga? Sebab dia nak belahkan glukos tu jadi dua. Separuhkannya. Tahu So, apa tu? Apa lagi? Dan ingat, yang ini adalah ATP investment. Okay, kita pinjam fosfat. Pinjam fosfat satu dan pinjam fosfat dekat dua kat sini. So, dua fosfat dipinjam daripada ATP. Faham So, lagi satu, bila ada yang dekat sini, okay, dah ada dua fosfat di sini, bermaksud substrate ini sangat tinggi tenaganya. Ingat tahu? Okay, dengar elok So, sambil-sambil tu awak tengah selak ke cari buku tu ke, dengarlah So, bila ada dua fosfat melekat dekat substrate tu, dia akan lebih bertenaga. So, dia unstable. Nanti bila awak baca balik, awak tengok perkataan tu, tahulah kenapa dia reason dia unstable. Sebab dia dah jadi high energized, energy. So, dia akan split jadi dua. Kan? Okay. So, inilah dia punya proses, bla bla bla. Dan ingat, keyword saya kata, bila ada je NAD+, NADH, bermaksud proses apa? Ingat tak? Banyak kali juga, hari tu masa yang open lecture tu pun ada sebut juga siapa yang join lah. Masa kat kelas pun ada sebut juga. Apa prosesnya? Ingat tak? Siapa? Ada perkataan NAD+. Yes, ada je NAD+, ada je NADH. Mesti prosesnya adalah oksidatif. Oksidatif ke oxidation ke boleh lah. Sebab itu macam lebih pada English kan, so tak apa. Okay, oxidative atau oxidation. So, itu satu proses. Okay. Yang ini ada PI. So, yang ini adalah phosphorylation. Kita tambah fosfat kepada yang G3P ni. Lepas tu lagi satu dekat sini dan ini dekat F dengan G ni. So, dua-dua ini adalah proses pembentukan. Formation of ATP. Saya ulang, dekat sini kan, kamu tengok nanti, this part here adalah proses pembentukan ATP. ATP is formed. So ingat tak, dalam nota kuliah tu banyak kali juga saya dah ulang, ada 3 cara untuk pembentukan ATP. Satu yang ketiga tu kita belajar next chapter. Yang dua tu, satu adalah substrate level kan, substrate level dengan oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. Okay. So dalam glycolysis, proses yang mana ni? Satu ke dua? Yang nombor satu ni. Substrate level. Okay, substrate level. Okay, so substrate level dua ni. Tapi ingat dia akan hasilkan 4 lah. So 2 ATP, 2 ATP. Tapi make sure dia akan tolak dengan yang dia pinjam ke atas. So tinggal 2 net. Okay, so banyak kali dah ulang kalkulasi ni, harapnya dah kat ujung jari lah. Cuma awak kena hafal lepas ni nama-nama dia je ni. Okay, so awak tahulah basically apa proses yang terlibat. Tapi sekarang nak hafal yang lebih nama tu je lah. Okay dah. So tu revise-nya okey lah kot. So what is meant by glycolysis? It's a complete splitting salin of sugar molecule to 2 molecules of pyruvate. Itu adalah maksud glycolysis. Maksudnya pemecahan glukos kepada 2 pyruvate. So 2 markah kat situ lah, pemecahan glukos dengan pyruvate ni. Okay. Kalau ada di antara awak yang jawab with or without presence of oxygen. So yang ini sebenarnya tak ada markah. Tapi nak jawab pun tak apa sebab kadang tu kalau ada certain soalan yang perlu awak ada point ini.
Tapi untuk soalan ini tak perlu. Kalau awak tulis juga tak tolak markah. Okay. So name the chemical processes occur in A, D, E, F. Kita dah bincang tadi. So kita try and buat A atas ini. So A atas ini adalah ATP investment. Okay. Satu lagi. Ada certain nota ataupun buku. Dia tulis. A ni adalah phosphorylation. Ini betul. Dalam skema ni pun sebenarnya skema jawapan dia phosphorylation yang ini Tapi saya tak nak awak confuse sebab selalunya kalau phosphorylation tu bermaksud kita nak bentuk ATP. Sebab perasan tak yang ni? Substrate level phosphorylation bentuk ATP. Oxidative phosphorylation bentuk ATP. So yang dua ni kita nak bentuk ATP. Tapi yang dekat atas ni kita nak pinjam. Kita nak pinjam ATP tu, kita nak pinjam fosfat tu. So tak bentuk ATP, kita bentuk ADP. So I don't want my student to be confused. Saya tak nak awak semua confused. Atas phosphorylation, bawah pun phosphorylation, mana satunya? So sebab itulah saya cakap macam ni. Awak boleh buat phosphorylation tapi dalam kurungan ATP investment. Faham tak Sebab kadang tu saya pun kena confused. Bawah tadi phosphorylation. Tak ada pun pembentukan ATP kat atas ni. Pinjam adalah. So, saya buat dalam kurungan ATP investment. Faham tujuan saya tu? Okay, faham Okay. So, D. Kat situ. Splitting. So, senang je. D tak ada apa-apa. E. E mana? E kat situ. Dengan F. So, E tu apa? Dah bincang tadi dah. Oxidative phosphorylation. So yang ini adalah oxidative. Sekejap, sabar. Oxidative. Jangan sebut oxidative phosphorylation sebab dia adalah dua proses yang berbeza. Oxidative ataupun oxidation and phosphorylation. Kalau yang oxidative phosphorylation tu adalah dekat ETC. Ni macam mengconfusekan student lah ni. So awak kena dengar elok-elok tau. Okay. Saya ulang. Untuk glycolysis dalam proses yang E ni, dia dua proses yang berbeza. Awak kena asingkan. Satu oxidation. Satu lagi adalah phosphorylation. So kiranya jawapan dia oxidation and phosphorylation. Faham tak? Oxidative and phosphorylation. Kena asingkan. Okay. Yang ni, bila masa nak jawab oxidative phosphorylation ni? Bila soalannya adalah gambar ETC, yang protein banyak-banyak itu. Boleh. So jangan jawab oxidative phosphorylation kat situ. Walaupun dia sebenarnya sama je pembentukan NADH juga. Kan ada selibat juga. So lain. Okay, so F. F adalah substrate. Kalau tak faham bagi tahu substrate level phosphorylation. Okay, tak faham tanya terus. Jangan malu-malu. Okay dah. So explain why inorganic phosphate is incorporated at E. So E tu adalah yang oxidative ataupun oxidation and phosphorylation kan. Okay, so dekat phosphorylation ni tadi dekat gambar atas tadi tu ada tambah PI. Inorganic phosphate. So apa sebenarnya fungsi kita tambah PI tu? Sebab tu increase the energy level. Ingat tak yang tadi saya cerita? Bila dia ada dua fosfat, dia akan jadi unstable. Dia bergetar, high energy. So yang ini dekat sini, dia nak tambahkan tenaga dekat 1,3 bis fosfoglycerate. Tak muat pula. Okay. Salin.
Dah? Okay. Dah. Alright, so saya go next question. Explain what happened to a pair of hydrogen atoms during aerobic respiration. After they are removed from glyceraldehyde triphosphate. Tengok balik ke atas. Glyceraldehyde triphosphate kat mana? Ni. Glyceraldehyde triphosphate kat sini. So apa berlaku dekat elektron dan juga hidrogen dekat dalam dia? So nanti dia akan dipaskan kepada NAD+. Kan? Dia akan didermakan kepada NAD+. NAD+ akan terima dan menjadi NADH. Itu dalam bahasa Melayunya lah penerangannya. Tapi dalam skemanya awak kena elok-elok lah. Cuma saya nak fahamkan awak tu je. So, it reduces NAD+ to NADH. So, elektron tu akan menurunkan NAD+. Sebab NAD+ tu terima. Ingat kalau reduction, dia menerima elektron. Kalau dia oxidize, dia menderma elektron. Faham Okay, so it reduces NAD+ to NADH. The hydrogen atom from NADH will be, salam dulu, transferred, jadi saya terangkan, to the ETC. And finally combine with oxygen to produce water. Okay, salam kejap. So salam juga kat atas ni lah for those yang tak pasti lagi apa maksud reduction, apa maksud oxidation. Ini point dia lah. Okay. Okay, so sambil-sambil awak salam tu awak dengar. Soalan ni, dia nak cerita apa terjadi pada hydrogen atom during aerobic respiration. Maksudnya awak kena cerita sampai habis, sampai hujung. Sampai habis proses iaitu ETC. Sebab ramai student kata, kena cerita sampai glycolysis sahaja ke, ataupun kena cerita sampai Krebs cycle sahaja ke, ataupun kena cerita sampai habis. So kalau soalan tu dia cerita aerobic respiration, bermaksud kena cerita sampai habis. Proses yang terakhir. So kalau soalan tu nak sampai Krebs cycle, dia akan bagi tahu selalunya. Contohnya lah, explain what happened to a pair of hydrogen atom during aerobic respiration until Krebs cycle. Contoh macam tu. So awak jangan cerita pasal ETC. Faham So it reduces NAD+ to NADH. Okay, sebab NAD+ tu menerima elektron. Lepas tu bila dah jadi NADH ni akan dibawa dia akan membawa elektron tu ke ETC, yang ini ETC. Dan finally combine with O2 to produce water. Yang saya banyak kali cerita juga, yang bila kita hembus tu ada wap air. Itulah yang hasil daripada elektron tambah dengan oksigen tambah dengan hidrogen. Elektron tambah dengan hidrogen. Faham Okay. Okay, so next. State the location. Di mana ni? Jawab. Saling. Kat mana? Location. Inner membrane. Inner membrane. Okay, betul. Tapi inner membrane of apa? So kena jawab penuh tau. Okay. So inner membrane of mitochondria. Sebab nanti pemeriksa tu kalau siapa yang macam dia nak betul-betul ikut skema, nanti dia kata salah. Sebab nanti ingat awak jawab inner membrane of chloroplast. Chloroplast pun double membrane. So kena spesifik tau, inner membrane of mitochondria. Ataupun nak senang, kristal lah.
Tapi kadang tu Kristi kita tak ingat kan, kadang tu tak ingat eja dia lah. Tengah exam gelabah kan. So banyak benda nak ingat. So nama tu tak perlu ingat macam tu lah. Kristi tu just ingat tempat di inner membrane. Okay. So what is the final electron acceptor of and protons in the electron transport chain? Kalau elektron ni oksigen yang bentuk air tu kan. Ejaan dia oksigen tu pandailah Saya oksigen. Proton siapa pula? Oksigen jugalah sebab nak bentuk air. Ingatkan saya kata yang ni, ni gambar ni. Ni H+. Lepas tu elektron tu akan tambahkan dekat sini, dapatlah air. Okay. What is the importance of the electron transport chain? So, apa kepentingan proses di atas ini? Tengok balik dekat gambar tu, penghujungnya apa? So, itulah dia yang pentingnya, iaitu to produce ATP. Dan juga air. Dan air pula. Water. Okay, produce ATP dan water. Okay, what is the final product of respiration when the electron combine with protons and oxygen? So, apa proses final product of the respiration? Water lah. Okay, dah. Senang-senang je ni soalan-soalan dia. Okay, saya go to the next question Tak sempat Salim bagi tahu. So, glucose oxidation in aerobic respiration involving this system and another two processes. Name both process. So, dalam gambar ini, dia tunjuk electron transport chain. Okay. So, dikata dalam aerobic respiration melibatkan lagi dua proses. So, proses yang atas yang sebelum ETC ni adalah glycolysis dan juga Krebs cycle. Okay. Siapa jawab link reaction pun boleh terima juga. Ada dalam skema. So, pilih dua tau. Pilih dua antara tiga ni. Faham Jangan buat tiga-tiga. Ikut soalan apa dia nak. Name two. Faham Sebab ada student akan cakap, glycolysis ni bukannya aerobik. So, dia tak nak letak glycolysis. So, dia letak link reaction pun boleh. Okay. Okay dah. So, explain what will happen if cyanide is introduced into the cell. So, cyanide ni adalah inhibitor. Cyanide ni adalah inhibitor. Okay, so dia adalah inhibitor yang akan menghalanglah proses ETC ni berlaku. Macam mana dia halang? Okay, salin ni kejap Cyanide binds permanently to cytochrome oxidase. Saya salin kejap. Cytochrome oxidase cannot transfer electron to oxygen. So, electron transport chain cannot function. So, ATP cannot produce lah. So, kesimpulannya ATP cannot be produced. Sana kejap. So, cyanide ni adalah inhibitor. Dia akan bind permanently pada cytochrome oxidase. Ni memang kena hafal lah. So, dia akan bind pada yang cytochrome oxidase ni. So, menghalang daripada elektron nak bind. Okay, nak transfer. So, bila dia halang, tak bolehlah elektron transport chain ni berfungsi. Tak boleh nak pas tu. Bila tak boleh nak pas, tak adalah elektron, tak adalah ATP yang akan terhasil. Tu je. Okey, dapat. Paling kejap. Last question, nombor 3. Nombor 3, tengok gambar ni. Oh, macam
fermentation kan, sebab dia anaerobic, ada plant dengan animal. Okay. Sekejap. Okay, dah. Saya go to the next question Dah, Madam. Okay. So dah. So ni, dalam gambar ni, fermentation. Kenapa? Sebab soalan dah beritahu kan, anaerobic. Satu lagi, keyword dia ada berlaku dekat animal, ada berlaku dekat plant. Okay, so yang lactate fermentation dengan alcohol fermentation kan. So itu yang kamu kena ingat lah. Okay, so name the substance A, B, C, D in the scheme above. So ni memang kena hafal je lah masalahnya kan. So glucose kepada A. A mestilah pyruvate. Sebab produk daripada atas ni, yang ini adalah glycolysis kan. Glycolysis. Ingat glycolysis berlaku dekat cytoplasm. Kalau tak ada kehadiran oksigen, benda ni akan berlaku. Benda ni akan berlaku. Kalau ada oksigen, dia akan masuk mitokondria. Untuk yang ETC semua berlaku. Faham? Okay. So yang B. B kat sini mestilah lactate. Ataupun lactic acid. Boleh. Mana-mana. Okay. Boleh dua-dua. Yang C. Yang ini adalah acetaldehyde. Memang kamu kena hafal je lah ni. Acetaldehyde. Okey, yang D. Apa? Yang terkeluar daripada pyruvate tukar pada acetaldehyde. Apa benda ni Ada pernah jawab dalam soalan tu. CO2. Yes, CO2. So saya just revise balik. Ingat, pyruvate tu 3 karbon. 3 karbon. Acetaldehyde 2 karbon. Jadi ada pengurangan karbon di situ, bermaksud ada pengeluaran CO2. Okay, antaranya. Faham So dia CO2. Name the process that produces substance A from glucose. So dah sebut kat atas tu, glycolysis lah. Okay. Dah. Alright, saya go to the next question. Name the process of ethanol production via anaerobic respiration in plants. So, ethanol. Fermentation. Itu je lah. Tapi ada student lain, dia pernah jawab. Dia cakap fermentation je. So, jangan jawab fermentation sahaja sebab soalan dia nak ethanol. So, salin je lah balik ethanol tu. Ataupun alcohol fermentation. Okay, sebab dia fermentation tu, dia ingat tak payah sebut dah sebab dah soalan dah bagi tahu. Sebut juga. Alright, sebab jawapan tu, dia kadang tu apa? Memang ni. Kena ikut jugalah, kena salin jugalah. Okay. State 2 example of industrial processes that make use of anaerobic reaction. Ni macam soalan ada PYQ kan. So, bread industries. Ingat, kena sebut industrinya. Kilangnya. Bread industry, pasal apa lagi? Dairy industries. Industry. Okay, ataupun fermented food. Kilang yang buat tapai, buat tempe, macam tu. Fermented food industries. Dan ingat, jangan sebut example of makanannya. Contoh dairy industries ni kamu sebut cheese. Susu ke apa, yogurt. Itu salah. Okay, jangan buat ni. Sebab dia nak industrial processes. Bukannya example of food. Bukan example of food. Faham Banyak kali dah ulang. Hopefully janganlah simple-simple soalan macam tu. Awak tersalah. Okay. So explain why anaerobic respiration is less efficient compared to aerobic. So less efficient sebab dia punya ATP tu lagi kurang lah kan daripada aerobic kan. Kalau aerobic 38 ATP. Kalau anaerobic dia 2 saja ATP-nya. So itu secara brief lah. So kita salin soalan jawapan dia. In aerobic respiration, 38 ATP is produced. Okay, dah. In anaerobic respiration, okay, dapat. Only 2 ATP is produced. Sikit je.
Okay, so itu satu tau. Sebenarnya ni baru satu markah. Itulah. Dia kena ada dua-dua tu lah. So ni pasal penghasilan ATP. Satu markah. Satu lagi, in aerobic respiration, glucose is completely oxidized. Okay, dan in anaerobic respiration, glucose is incompletely oxidized. Maksudnya kan, glukos kan ada 6 karbon kan? Apa maksud yang incomplete oxidized tu? Glukos 6 karbon. Kalau untuk aerobik, sama-sama yang saling tak dengar, kalau untuk aerobik, glukos tu dia punya karbon tu akan terus hancur. Maksudnya dia pecah-pecah jadi dalam Krebs cycle. Yang ETC tu memang tak ada langsung karbon. Sebab karbon tu dah masuk dalam Krebs cycle. Dia dah gabung dengan oxaloacetate, jadi fumarik, succinate tu semua tu. Yang itu dia completely oxidized. Maksudnya karbon tu semua dah pecah. Kalau untuk anaerobik, karbon tu masih ada lagi. Karbon tu dalam bentuk lactate. Yang ada 3 karbon tu, lactate. Dan juga ataupun dekat plant etanol. Ada 2 karbon tu. So karbon tu masih ada lagi. Tak ditukarkan terus jadi ATP. Itulah maksud anaerobic yang ni. Anaerobic respiration. Glucose is not completely oxidized. Not completely. Karbon glucose tu masih ada lagi. Tu maksud dia. Boleh ke? Dah. Boleh. Okay, so siapa yang belum salin lagi, salin saya akan buka je ni skrin ni. Siapa yang dah salin boleh leave dan jawab soalan yang saya akan bagi sekejap lagi ya. Saya akan paste dekat dekat Google Chat ni ataupun saya akan hantar dekat ni lah, dekat group So kelas sampai sini saja. So sekejap lagi saya hantar ya. Sekejap sabar. So boleh tengok dekat chat ni ataupun boleh leave dan jawab dekat Telegram. So thank you, itu sahaja.